kata KJ dah tak ada YB, dia kalah di Sungai Buloh. So okey lah, saya panggil dia KJ je lah ya. Satu, saya nak sambung berkenaan dengan yang KJ cakap tu. Dia kata kita konon tak ikut perlembagaan lah dan sebagainya. Dan persoalan isu yang dia selalu cakap adalah dia kata jawatan itu patut dipertandingkan, dua jawatan itu patut dipertandingkan. Dan sebenarnya KJ, saya rasa awak ni dah tertinggal pas. Sebab sebenarnya isu itu yang kita bawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Majlis tertinggi ataupun kepimpinan parti bukan membuat keputusan tiba-tiba je tidak dipertandingkan. Sebab ada isu inilah yang kita nak tahu sama ada jawatan ini perlu dipertandingkan ke tidak. Sebab itu kita bawa ke Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Sebab it's not up to you, it's not up to KJ, it's not even up to ROS untuk menentukan keputusan ini. So sebab itu juga saya kata tadi, saya sebut berkenaan dengan artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, yang mana dalam artikel 10 Perlembagaan Persekutuan ini menyebut kebebasan berpersatuan, iaitu freedom of association. Dan Perlembagaan Persekutuan ini dia lebih tinggi daripada Akta dan lebih tinggi daripada Perlembagaan UMNO. So sebab itu mana-mana undang-undang yang ditulis di Malaysia ni tak boleh melebihi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan artikel 10 kata kebebasan berpersatuan, iaitu setiap pertubuhan itu dan setiap persatuan itu bebas menentukan apa keputusan dia sendiri. So siapa yang nak menentukan ini? So kita bawa persoalan KJ yang saya cakap perlu dipertandingkan. Bukan up to dia. Dia seorang dengan kawan-kawan dia. Itu hari bila pengerusi tetap suruh bangun siapa yang menentang, tu saya cakap dalam dewan tu cuma tak sampai 30 orang yang bangun. So takkan kita nak dengar cakap 30 orang ni berbanding dengan 3,000 perwakilan dalam dewan itu. So apabila dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO, itu adalah Perhimpunan Akar Umbi UMNO yang terbesar. So persoalan itu telah dibawa ke Akar Umbi. Siapa yang patut menentukan ialah persatuan itu sendirilah, Freedom Association, persatuan atau Akar Umbi UMNO sendirilah. Bukan up to KJ, bukan up to ROS dan sebagainya. So kita sendiri yang menentukan. Biar persatuan itu menentukan secara demokrasi. Dia selalu cakap pasal demokrasi. Yang kita bawa untuk discuss dekat PAU itu, Perhimpunan Agung UMNO, itu demokrasi lah. Bukan presiden, timbalan presiden atau majlis tertinggi yang buat keputusan supaya jawatan ditandingkan. Ini Akar Umbi UMNO, perhimpunan terbesar Akar Umbi UMNO. Di situ, di Perhimpunan Agung UMNO yang telah membuat keputusan. 95% tak salah saya daripada orang dalam dewan itu menentukan bahawa jawatan ini tidak bertandingkan, dan dia telah dibahas dan didebat. So kita bawa, dan ada yang bawa hujah yang bersetuju dan tidak bersetuju. Saya ulang balik recap balik. Ada yang setuju, ada satu negeri tak salah saya tak bersetuju pada ketika itu. Tapi setelah didebat dan dibahas oleh Akar Umbi UMNO, Akar Umbi UMNO telah membuat keputusan bahawa mereka bersetuju atas sebab-sebab hujah-hujah lah. Salah satu hujah yang saya dah cakap itu, iaitu kita tak nak porak-porandakan UMNO. Kita tahu ada orang yang nak sabotaj UMNO pada ketika ini. Nanti sekejap lagi saya ulas. So atas sebab-sebab yang pelbagai, maka Akar Umbi UMNO secara demokrasi telah membuat keputusan di dalam Perhimpunan Agung UMNO. So perkara ini yang telah dibawa ke ROS. So bila KJ kata sepatutnya dipertandingkan, kenapa awak tak datang dalam Perhimpunan Agung UMNO? Awak berhujah pada masa itu. Pada ketika itu dia masih timbalan ketua bahagian Rembau, tak salah saya. So kalau dia perwakilan, masa dalam tu awak masuklah dalam tu. Awak cakaplah hujah awak kenapa tak bersetuju. Yang saya tahu, masa Perhimpunan Agung UMNO itu dia kata, orang kata sampai dia tuduh ada pengundi hantu lah. Dan saya cabar dia datang ke situ, tunjukkan kepada saya mana pengundi hantu. Dia tak datang pula. Kali ni macam tadi ada orang cakap, cadangkan supaya saya berdebat dengan KJ berkenaan hal ini. Saya kata okey, saya setuju, saya tak ada masalah. KJ kalau bila-bila masa awak nak berdebat dengan saya pasal isu ni, saya tunggu je lah. Jangan awak jadi penakut pula. Itu hari saya dah ajak awak datang dalam Perhimpunan Agung UMNO, awak penakut, awak tak nak datang. Asyik lepas itu awak main belakang je lah. Main cakap belakang, lepas tu cakap lepas tu tak cek fakta, tuan-tuan.
So sebab itu, dan saya juga nak sebut dekat sini yang saya sebut tadi berkenaan dengan kenapa surat tu, ada orang kata tadi, memang saya sebut, saya kata saya tak baca lagi surat daripada ROS tu, sebab saya pun tak tahu, tak pasti surat tu ada ke tidak. Sebab KJ pun tak pasti, dia pun cakap dia tak tahu sama ada surat tu betul ke tidak. So saya baca berdasarkan surat yang KJ post dalam Facebook dia, dalam Instagram dia. So saya berdasarkan surat tu lah. So berdasarkan surat yang KJ post itu, itu dinyatakan sekian begitu. So kena tanya KJ lah mana dia dapat surat daripada ROS itu. Dan kalau berdasarkan surat itu, maka kita banyak benda kita boleh petikai. Kekilafan yang dibuat oleh kemungkinan dibuat oleh ROS. Sebab ROS berpandukan satu perenggan, iaitu perkara 93 dalam Perlembagaan UMNO. Tetapi dalam Perlembagaan UMNO, proses-proses untuk mendapatkan persetujuan boleh mendapat pengecualian oleh pada perlembagaan. Dalam kita punya natural practice, ada pengecualian dalam Perlembagaan UMNO yang kita telah buat sebelum ini. Tapi proses-proses itu adalah bergantung pada kita sendiri. So sebab itu saya kata ROS ni dia tengok yang mana. So dia perlu jelaskan dekat situ. Kita boleh petikaikan dekat situ. Contohnya macam masa COVID itu hari, contoh kita tak buat perhimpunan atau kita tak buat mesyuarat contohnya. Dan ini kalau ikutnya melanggar peraturan UMNO dan melanggar pelanggaran UMNO. Tapi takkanlah kita nak batal atau gantung ataupun haramkan UMNO. Sebab tentunya ada pengecualian pada ketika itu, special circumstances, masa time PKP atau darurat, yang kita tak boleh nak buat perhimpunan masa itu. So maksudnya dalam Perlembagaan UMNO pun kita boleh buat pengecualian. Contohnya lagi macam penggal lepas. Penggal lepas, saya tak boleh bertanding ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Sebabnya saya tak cukup syarat ahli jawatan kuasa bahagian selama 3 tahun. Time tu saya ahli jawatan kuasa bahagian selama 2 tahun 9 bulan tak salah saya. So 3 bulan tak cukup. So saya tak boleh bertanding pada penggal yang lepas. Tapi ada orang boleh dibenarkan bertanding. Walaupun itu tak mengikut Perlembagaan UMNO pada ketika itu, tapi dia telah mendapat pengecualian khas atas sebab-sebab tertentu oleh pengurusan pada ketika itu. So pengecualian boleh didapatkan pengurusan. So proses ini adalah proses dalaman UMNO. So masa kita tak berhimpun COVID pun ada pengecualian juga. So kali ini apabila kita ingin mendapatkan pengecualian dalam proses kita sendiri, untuk kita katakan masa sama macam zaman Mahathir dulu tidak dipertandingkan. So kita bawa ke mana? Kita bawa kepada akaun umbi kita. Buat apa kita nak tanya orang? Kita nak tanya orang luar ke, kita nak tanya Perikatan Nasional ke, kita nak tanya kepada orang lain ke, buat apa? Kita bawa pada akaun umbi kita sendiri, iaitu akaun umbi kita yang terbesar adalah perhimpunannya di Perhimpunan Agung UMNO. Dan akaun umbi kita telah meluluskan usul ini atas sebab-sebab mereka sendiri. Dan sebenarnya isu yang ada sekarang ni bukan lagi isu sama ada jawatan itu perlu dipertandingkan tidak. Itu is a foregone conclusion. Sebabnya kita dah bawa kepada PAU. Dan KJ kata, oh kita rectify balik. Nak rectify macam mana? Nak perbetulkan macam mana? Kita dah bawa pada akaun umbi UMNO yang 3,000. Kalau kita ikut kata dia, suruh katakan perbetulkan semula, maka macam mana kita nak jawab kepada 3,000 orang akaun umbi kita yang telah membuat keputusan supaya jawatan ini tak dipertandingkan? Kita nak dengar cakap siapa? Nak dengar cakap dia seorang ataupun nak dengar cakap akaun umbi kita yang telah membuat keputusan daripada semasa PAU tersebut? Itulah dan itulah saya kata dan persoalan je sekarang sebenarnya adalah, isunya adalah siapa yang sepatutnya membuat keputusan sama ada perkara ini boleh atau tidak, ataupun keputusan itu adalah sahih atau tidak. Pada saya, kalau ikut undang-undang, maka ikut Freedom Association, Perlembagaan Persekutuan itu adalah bergantung kepada pertubuhan itu sendiri. Maka bila ada keputusan macam ini, kita serahkan balik secara demokrasi kepada ahli yang tentukan dalam Perhimpunan Agung UMNO, bukan orang lain. So sebab itu pada saya, kalau betul surat daripada ROS tu, maka ROS telah melakukan kekilafan.
Dan sebab itu juga kalau ROS telah melakukan kekhilafan berikut, maka justified juga untuk menteri override ROS. Cuma perkara-perkara begitulah. Cuma saya nak juga penjelasan daripada ROS secara detail lah apa benda. Sebab setakat ni yang saya dapat surat ROS tu daripada KJ. Dia pun tak pasti sama ada surat tu betul ke tidak. So itu lagi. Dan lepas tu macam tadilah saya cakap pasal dia kata bukan pasal nak haramkan UMNO. Saya dah sebut dah tadi Section 13 itu pasal pengharaman lah. Dan dari segi politik itu, dari segi peraturan dan undang-undang, dari segi politik pula, saya nak cakap macam ni. KJ tadi dia kata apa semalam, dia kata jangan risau, dia kata kalau katakan dia bertanding ataupun orang-orang dia menang, apa kata yang menyokong orang-orang dia lah, dia akan tetap takkan menjatuhkan kerajaan, akan sokong Anwar Ibrahim. Tapi saya rasa ini agak lucu lah sebab saya tengok yang geng-geng dia ni lah, saya tak nak sebut siapa lah, ini geng dulu dia panggil apa, kluster menteri ke apa, saya tak tahulah dan mereka ini menyokong siapa saya tengok kebarangkalian besar mereka akan menyokong Muhyiddin lah ada orang panggil mereka ni broker lah, broker Muhyiddin dan sebagainya. So kalau kan katakanlah dia orang ni berjaya kali ni pemilihan UMNO ini, geng-geng dia dapat menguasai UMNO maka saya percaya KJ ni dulu dia cerita lain, berkejap cakap lain. Lepas tu orang-orang dia kata siapa yang mempertahankan UMNO sekarang ini pembodek presiden. Saya ingat masa dulu, zaman dulu saya ingat saya dekat PMO dulu, saya ingat siapa yang julang Datuk Najib masa Datuk Najib presiden dengan Perdana Menteri dia lah. Tapi bila Datuk Najib jatuh, yang tendang Datuk Najib, yang panggil Datuk Najib macam-macam dia juga. Lepas tu bila Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri dia bodek Muhyiddin budak. So saya ingat siapa yang pembodek sebenarnya, saya nak tanya dia. Dan so orang-orang ini sebenarnya saya ingat mereka tengah risau sebab itu mereka nak menguasai UMNO sebab macam tadi saya kata saya nak ulas pasal Muhyiddin itu. Beritanya adalah saya dengar tadi mula-mula keluar cerita Muhyiddin akan telah ditangkap tadi di tengah main golf So lepas tu ada wartawan hubungi dia punya setiausaha akhbar pula. Setiausaha akhbar kata tak Muhyiddin tak ditangkap tadi di golf. So saya nak tanya Muhyiddin jawablah sendiri sepatutnya sama ada betul ke dia tadi dia main golf. Nombor satu, kalau dia tidak ditangkap, nombor satu, apa awak buat main golf time-time parlimen tengah bersidang, orang tengah apa orang kata tengah bincang pasal bajet ni semua, awak pergi main golf. So saya nak tanya Muhyiddin, betul ke awak main golf tadi? Nombor dua, kalau dia tak kena tangkap. Nombor dua, memang ada ura-ura saya dengar tadi dalam portal pun banyak cakap dia akan ditangkap berkenaan dengan kes jana wibawa lah dan sebagainya dan banyak lagi kes ini So sebab itu juga saya tengok puak-puak ini, kluster-kluster yang menteri-menteri lama ini masa zaman Covid PKP, mereka tengah tak senang duduk sekarang ini saya tak tahulah YBKJ pun ada kena-mengena ke apa ke, saya tak tahu sebab dia pun masa PKP darurat dia pun jadi menteri juga. So saya tak tahu dia pun tak senang duduk ke apa, saya pun tak pasti so kena tanya dia lah So menteri-menteri ini tengah disiasat sekarang ini. So mereka tengah sedaya upaya, tengah berusaha untuk nukar kerajaan So sebab itu kita tak boleh bagi mereka ini menang tuan-tuan atau menguasai UMNO. Kalau mereka ini menguasai UMNO, geng-geng ni menguasai UMNO, maka dia nak melepaskan Muhyiddin lah pada saya. Saya tak boleh benarkan. Muhyiddin kena jawab apa dia buat dengan dana-dana berbilion-bilion kes-kes rasuah ini dan ada tuduhan-tuduhan berasuah pengundi. Dia kena jawab macam itu. Kalau tukar kerajaan, dia lepas macam itu sajalah. So sebab itu nombor satu, saya tak boleh support geng-geng broker, geng-geng yang nak menyokong Muhyiddin ni untuk tukar kerajaan ni, saya tak boleh support. So kluster-kluster yang apa menteri-menteri yang terlibat ke apa, itu semualah so mereka kena jawab apa berlaku masa zaman dia beratus-ratus bilion itu pergi mana, macam mana dengan pembelian peralatan tanpa
tanpa dibentangkan ke parlimen itu, rundingan terus itu, kalau ada rasuah dan sebagainya, jana wibawa dan sebagainya, mereka kena jawab. No way kita boleh benarkan mereka ini menguasai UMNO supaya mereka tukar kerajaan dan supaya mereka lepaskan Muhyiddin daripada pendakwaan. Itu saya saya inilah kita kena tentang perkara ini tuan-tuan. Saya nak Muhyiddin jawab di mahkamah. So saya nak hipokrasi politik kemunafikan ni yang kata dia bersih dan stabil tu, sebenarnya mereka lah penyambun perasuah yang paling besar itu. Politik kemunafikan ini diberhentikan. So sebab itu kita tak boleh membenarkan puak-puak itu menguasai UMNO. So sebab itu juga saya faham, macam saya buat live tadi, saya buat live sekarang, yang banyak masuk ini RBA, saya tengok banyak juga RBA daripada Perikatan Nasional RBA PAS dengan PPBM. So mereka interested pula nak tahu pasal kita punya perkembangan pemilihan dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia tahu dia kena menguasai pemilihan UMNO ini, sebab dia nak menguasai pemilihan UMNO, sebab dia nak tukar pemilihan UMNO, sebab mereka nak lepas kes mahkamah dia. Dia tak mau kena dakwa tuan-tuan. So dia tengah menggelabah panas lah. So Muhyiddin, esok kalau betul ceritanya awak kena tahan, so awak hadaplah, awak jawablah. So duit rakyat yang macam mana awak belanja itu, dan jangan berdolak dalih lagi. Dan saya tahu Muhyiddin itu hari dia dengan puak-puak dia yang cabar sangat. Dia cabar kerajaan, cabar SPRM, kata okey kalau betul dia kata dakwalah. Dia punya penyokong-penyokong cakap macam tu, kalau betul tangkaplah. Okey, kali ni saya ingat SPRM ataupun pihak berkuasa telah siasat. Dan saya juga ada dengar kabar-kabar angin bahawa menteri-menteri masa zaman 17 bulan tu pun sedang disiasat. So kalau kita nak bersihkan politik Malaysia ni, saya rasa ini perkembangan yang bagus. Sebab apa? Sebab bagus supaya siapa-siapa yang masuk dalam kerajaan ini supaya lebih berhati-hati. Kali ni kalau dulu macam dulu berebut-rebut orang nak jadi Perdana Menteri tuan-tuan, sebab nak kuasa ke, nak projek ke, nak duit berbilion-bilion ke, saya tak tahu. Kali ni kalau kita buat macam ini bagus. So tak ada orang nak jadi menteri, tak ada orang nak jadi Perdana Menteri, kalau niat dia tak bersih, tak suci lah. So kalau siapa-siapa nak jadi menteri, Perdana Menteri sebab nak duit, nak jadi kaya, nak makan rasuah, tu lupakan sajalah. So kita nak orang betul-betul yang nak jadi menteri sebab dia nak berkorban, nak berkhidmat untuk negara, bukan nak jadi kaya, bukan nak makan rasuah apa benda semua. So bagus SPRM dengan pihak polis buat kerja, tahan macam ini, tangkap ni orang kata dia orang ahli-ahli politik ni, supaya pada masa depan nanti, dia orang akan lebih bertanggungjawab. Bila jadi menteri, bila jadi ahli politik apa, jangan makan rasuah. Jangan ambil rasuah, lepas itu orang kata direct nego, lepas tu rasuah pengundi lagi. Dah lah makan rasuah, lepas tu rasuah pengundi lagi. Pak Lebay pun tak terlepas. Saya tengok ada kes-kes tu melibatkan Pak Lebay juga. Pak Lebay kata macam-macam, baca Quran lah, apa benda lah, kod ini. Ini saya kata kemunafikan politik ini. Jangan macam itu. So SPRM jalankan tugas, tangkap puak-puak ini, bawa ke muka pengadilan. Kalau lepas ini ada Perdana Menteri lagi masuk penjara, Muhyiddin ke masuk penjara ke, siapa Perdana Menteri lepas ini, Mahathir ke masuk penjara pasal kes rasuah ke, pada saya mereka kena hadap benda ini supaya Malaysia ini negara menjadi lebih bersih, supaya ahli politik jadi orang kata lebih berhati-hati lah. Itu yang saya nak cakap sikit sebelum saya sampai SSCC ni tuan-tuan. Okey. So nanti saya akan buat live lagi kalau ada isu lagi. Esok kita tengoklah macam mana Muhyiddin. Jangan pula kali ni nak salahkan UMNO lagi. Itu lagi dia salahkan UMNO. Dia kata ini semua dia salahkan UMNO. Geng-geng dia Azmin petik nama saya. Kata ini salah Datuk Zahid lah. Dia kata sebab kata mereka akan jadi kluster mahkamah. Saya yang cakap dulu yang Muhyiddin dengan mereka kluster-kluster menteri ni akan jadi kluster mahkamah. Dan saya cakap ni sebelum PRU 15 lagi, Tan Sri Muhyiddin. Sebelum PRU 15 lagi. So tak maksud saya jadi dalang penangkapan kamu ni. Tanyalah SPRM, ada ke saya suruh mereka tangkap kamu? Saya tak ada kena-mengena dengan penangkapan ini. Tapi kita ni ada common sense, iaitu kalau dah nampak masa darurat itu lagi, ada nampak sakau sana sakau ini, bilion sana runding sini,
Lepas tu belanja besar itu hari, mestilah orang yang ada common sense tahu kamu akan didakwa. Ini tidak bermaksud kita dalangkan dan sebagainya. Dan duit ratus-ratus juta itu masuk ke dalam akaun pemimpin kamu, dan masuk pada akaun bersatu, bukan masuk dalam akaun UMNO. So kali ni kamu kena jawab lah ya. Dan kalau kamu jawab itu hari, kalau tak lepas masuk penjara, itu akan kena menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, supaya kalau jadi ahli politik ni jangan sakal-sakal lagi jadi betul-betul berkhidmat untuk rakyat dengan ikhlas dan dengan jujur. Buang rasuah daripada politik Malaysia ini. Okey, tuan-tuan, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.